Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya kasihi al-fadil Ustaz Izzat selaku pengurusi majlis yang berusaha Naib Ketua Dewan Pemuda PAS, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia dan saf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, seluruh pimpinan Dewan Pemuda semua peringkat, peserta-peserta Istimak Tarbawi, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat untuk berada di dalam satu Istimak 8.0, artinya sudah 8 kali kita telah berjaya mengadakan Istimak Tarbawi. Dan saya mengucap terima kasih kepada pihak Dewan Pemuda yang telah pun menjemput saya sebagai salah seorang daripada pengisian yang ada di dalam program Istimak ini. Dan saya ucap tahniah kerana program seperti begini masih diteruskan, kerana ini adalah merupakan program untuk kita mencetak bakal-bakal pimpinan PAS pada masa akan datang. Sampai ke apa, Ustaz? Termasuk soal jawab. Okey, saya tak bentang banyak, saya tak soal jawab banyak. Boleh? Bentang pun cerdik-cerdik dah, dia sikit-sikit ya. Faham semua kan? Pertamanya ialah berkenaan dengan pengurusan ikhtilaf. Dia sebut tentang ikhtilaf ni ialah perbezaan. Kita harapkan ini yang disebut lumrah biasa. Kerana ikhtilaf itu bukan satu perkara baru dalam Islam. Sejak berlaku di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Biasa, itu zaman Nabi. Nabi itu ada lagi. Nabi masih wujud lagi pun berlakunya kita dapat lihat khilaf dari kalangan sahabat. Contoh, kalau kita tengok ketika dalam soal hukuman terhadap tawanan orang perang Badar, ada pandangan dari kalangan sahabat, dia kata bunuh. Ada dari kalangan para sahabat tak bunuh. Itu pun kita tengok berlaku zaman Nabi. Tapi Nabi mengambil pandangan tidak bunuh. Jadi nak menggambarkan itu lumrah biasa. Hak yang mereka bergaduh itu, mereka khilaf itu ada asas dia. Ada asas. Sebab itu ini perkara yang lumrah. Kita ni sudah jauh dengan Nabi. Lebih daripada 1400 tahun kita dengan Nabi. Maka sudah tentulah berlaku seperti begitu. Cuma macam mana kita nak uruskan khilaf ini, itu aja. Kita nak uruskan khilaf tadi. Kalau nak kata stereotip ya semua, tak berlaku gitu. Ataupun tak ada langsung ni semua ni di kalangan kita ni. Bila tanya salah seorang daripada semua, bak makan pun khilaf dah pagi ni. Bak makan. Khilaf dah. Pergi kedai tadi, ada yang nak supaya
apa nasi dagang, ada yang nak supaya pulut, ada yang nak apa makan nasi kabu. Makan pun kita tengok beza lain dah. Allah Ta'ala jadi kita ni rupa sama semua. Ada rambut, ada mulut, ada hidung, tapi berbeza dari segi perasaan, berbeza dari segi pandangan, berbeza dari segi tanggapan. Jadi yang kita sampai hari ini lebih kurang sejam tak lagi kita katakan. Hak sampai sejam ni ada yang boleh dapat tangkap 100% mungkin. Ada yang dapat tangkap hanyalah 80%. Ada yang dapat ingat hanyalah 20%. Itu pun dah beza. Itu sebab tu kita katakan ini pengurusan ikhtilaf. Hakikat ikhtilaf ini berkembang selari dengan perkembangan suasana masyarakat dalam aspek pemikiran sosial dan politik. Dari sudut positif, ikhtilaf boleh menawarkan satu alternatif baru yang boleh memperkayakan khazanah umat Islam menerusi kepelbagaian perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surah An-Nahl ayat 64. Dalam surah Hud ayat 118 119, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbik walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu semua ayat-ayat yang Allah Ta'ala menunjukkan syahid ayat di sini. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl, tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka perselisihkan dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Khilaf ya, tapi akhirnya ialah rojokkan kepada Nabi. Sebab tu kita menyatukan umat. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tema apa macam TV Hijrah, menyatukan umat dengan ilmu. Kalau ada ilmu, insya-Allah kita tidak ada masalah berselisih. Imam-imam mazhab lebih hebat daripada kita. Mereka boleh ijtihad sendiri. Itu pun berlakunya perselisihan. Tapi kita tak dengar mereka bergaduh macam hari ini. Hari ini belajar tak terang mana pun, baca buku pun terjemahannya, tapi kita tengok dia bergaduh khilaf ni lebih hebat daripada ulama mujtahid. Ulama mujtahid. Punca dia ilmu kita tak terang mana. Sebab itu kita katakan tadi ialah perlu satukan dengan ilmu. Penyatuan kita dengan ilmu. Baik. Muka surat 29. Pun begitu dari perspektif gerakan Islam seperti PAS contohnya. Para pemimpin dan pendukungnya perlu kepada adab dan akhlak jama'i yang menuntut agar setiap berlapang dada selagi ia bersifat ijtihad dan bukan bersifat qat'i. Ikhtilaf akan menjadi pengukuh kepada gerakan Islam sekiranya ahli jamaah mengikuti dua disiplin penting, iaitu mengutamakan adab dalam berbeza pendapat serta memahami isu dakwah dan perjuangan Islam menerusi satu pandangan yang menyeluruh yang dapati menerusi ilmu keutamaan. Ini dua disiplin. Pertama adab. Dalam kita berbeza pandangan. Saya berbeza pandangan dengan Dr. Aminur Rashid. Ada pandangan beza, tapi kita kena ada adab. Adab. Saya dengan pimpinan-pimpinan PAS ni pun kadang-kadang kita ada berbeza. Ada beza. Dalam mesyuarat kita ada pro and con. Ada beza, tapi kita masih ada adab. Ini adab penting tadi. Yang keduanya ialah iaitu kita mesti memahami tentang apa isu yang kita nak dapat kita lihat. Apa isu dia? Jadi kalau isu tu isu membabitkan soal maslahah ammah berkenaan dengan apakah kepentingan umat, kepentingan jamaah, itu isu yang perlu kita lihat dulu. Kerana kita beza tu bukan benda prinsip.
Benda yang soal ijtihad. Soal bukan benda soal usul, tapi bersifat ijtihad. Latar belakang ikhtilaf dan kesannya pada hari ini. Islam datang ke alam Melayu dalam bentuk pendekatan yang berorientasi damai. Damai. Sebab tu kita tengok orang Melayu kita ni dia berbeza dengan bangsa lain ataupun dengan tempat lain. Dia lebih kepada soal, dan datang pula dalam bentuk sufi. Dua-dua ni tak boleh kita nak pisahkan. Tak boleh pisahkan. Kalau kita hanyalah nak pergi dalam bentuk tauhid saja, bentuk akidah saja, bentuk sirah saja, tanpa kita menekankan juga sufi, maka agak sukar orang nak menerima. Kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat, mereka lebih senang untuk menerima kita dari segi sudut pendekatan awalnya ialah dengan pendekatan tasawuf, pendekatan akhlak pada peringkat awalnya. Maka lepas itu barulah kita pergi kepada soal fundamental, soal asas sebagainya. Jadi ini kita tengok di segi alam orang Melayu, begitu keadaan dia. Secara umumnya dalam sejarah perundangan Islam telah wujud berbagai aliran pendekatan fiqh yang muncul sejak daripada zaman sahabat lagi. Dan kita tengok hari ini perbezaan antara tokoh sahabat yang melahirkan kecenderungan fiqh yang berbeza antara satu sama lain dalam kelompok ahli asar ataupun ahli ra'yi, termasuk kecenderungan maqasidi. Maksud dia kadang-kadang ada yang kita tengok di kalangan mereka yang disebut sebagai ahli hadis. Ahli hadis, terutama yang berpusat di Madinah, mereka lebih kepada soal hadis. Tapi kalau ketika berpusat pula di Baghdad, di Iraq, masyarakat yang complicated, masyarakat yang lebih majmuk sana, dia di sana adanya falsafah, adanya pemikiran, ada ahli ra'yi sebagai ahli fikiran. Itu berlaku. Pada kesinambungannya kesan daripada perkembangan Islam dan ketamadunan ini, kita dapati aliran pemikiran umat Islam juga berkembang seiring dengan perubahan zaman, masa dan tempat. Dalam konteks semasa kita dapati ada kelompok literalis yang bersikap tegas dan berpegang teguh dengan zahir teks Al-Quran dan Sunnah tanpa melihat kepada sisi konteks. Mereka melepaskan diri daripada ijtihad ulama silam dan merujuk secara langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kita panggilkan dari segi literal. Dia baca Quran, itulah dia. Arahan Qurannya, macam dia menyebut tentang soal la yattakhidul mu'minul kafirina awliya. Tak boleh mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Itu dia baca begitu, betul. Tapi kadang-kadang dia tidak melihat dari segi kita katakan tentang fiqhul waqi'. Di sana ada bincangkan tentang fiqh aqaliyat, fiqh golongan minoriti. Dia baca straight saja, itu satu yang kita akan temui begitu. Ada pula kelompok tradisionalis yang berpegang kuat dengan teks turas serta menganggap hukum Islam telah sempurna dan tidak perlu kepada ijtihad contemporary lantaran wujud khazanah perbendaharaan yang telah ditinggalkan oleh ulama silam. Mereka memandang tinggi hasil ijtihad ulama silam sehingga beranggapan tiada keperluan melakukan sebarang perubahan atau penilaian semula terhadap ijtihad ulama silam, sehingga dilihat seolah-olah mempertikai otoriti hukum Islam. Ini pula dia akan pegang, itulah pandangan ulama turas yang tak boleh ni ijtihad baru dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Ini satu. Dia kira ni dalam kitab ni ada. Dia tak boleh terima dah penulisan-penulisan yang baru. Kalau kita hari ini, kalau kita dapat lihat, terutama dalam soal kita bincang bab berkenaan dengan soal muamalat, fiqh muamalat, sudah tentulah memerlukan kepada ijtihad-ijtihad baru. Ijtihad baru hari ini. Ijtihad baru hari ini. Macam munculnya kad kredit, kita katakan. Dulu kad kredit kita tak boleh pakai. Memang kad kredit itulah yang secara riba, konvensional yang ada. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Itu hasil daripada perkara-perkara yang baru. Walaupun dulu ulama mungkin sudah pun dia sudah menggariskan asas-asas itu tidak ada.
Tapi ulama hari ini dia membuat penafsiran-penafsiran yang masih lagi tidak terkeluar daripada pandangan-pandangan yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama turas yang lalu. Tapi hak setengah ni dia tak mau. Hak ni lah, kata boleh tak boleh? Tak boleh. Adakah sampai setengah tu, ada kawan saya seorang tu, dia pandangan dia, pinjaman hak yang dibuat dalam bank Islam hari ni dia tak boleh, dia kata riba. Pandangan riba. Riba. Tak boleh. Tapi memang dia tak pinjam suruh. Dia tak pinjam suruh. Dia beli rumah, dia cash. Kau tak apalah, hang kaya. Kami nak simpan, dia tak apalah dua lelaki bini profesor. Tapi dia nak sebutnya, itu tak boleh. Rigid. Itu tak boleh kalau kita mencantumnya keadaan dia, seolah-olah orang nampak Islam ni macam, orang sebut, orang kata rigid bila nak berkembang. Bila nak berkembang, kalau keadaan itu begitu. Kalau itunya keadaan dia macam mana nak berkembang. Dia reject terus sistem hak yang ada pada hari ini. Dia anggap sebagai ini juga riba, dia kata. Walaupun baik sambil ajil, ada sana tentang hukum-hukum muamalat, dia tak boleh terima. Dia ada pandangan, tapi kalau untuk diri dia tak apalah, tapi kalau untuk orang lain tak boleh. Tak boleh. Ini satu. Ada pula kelompok liberalis yang berpendapat bahawa fiqh Islam telah lapuk dan tidak sesuai dengan perkembangan semasa. Hasil ijtihad ulama klasik perlu dirombak dan dikonstruk bagi mewujudkan fiqh contemporary yang relevan dengan kemajuan masyarakat pada masa kini. Seolah-olah fiqh kurun awal hanya sesuai di zaman realiti masyarakat Arab. Mereka cenderung kepada pemikiran maslahi yang melampaui hingga menafikan otoriti nas syarak. Mereka ditunjangi oleh golongan liberal dan menawarkan fiqh contemporary yang mesra gender, mesra golongan bukan Islam dan mesra golongan. Hak yang ni pula dia tolak semua. Dia terlalu mengambil pandangan yang terlalu tasahul. Pada dia riba pun boleh. Riba pun boleh. Riba pun boleh, dia kata. Kalau jual beli pun untung, riba pun untung, apa beza, dia kata. Dia menafsirkan sampai peringkat tak ada langsung, tak guna kita buat hari ni sistem perbankan Islam. Ada seorang tu, dia terlalu cerdik sangat, akhirnya bank pun tak ambil dia. Mula-mula bank ambil dia. Bank kata kami ni kalau nak ikut cara macam hang, kami tak ambil hang, tak apa. Yang kami dah ambil untuk pakar syarak, pakar rojok syarak ni, pakar syariah untuk duduk sini ni, untuk nak perbetul hak kami ni, kami rasa tak betul. Tiba-tiba pula dia kata tak apa. Akhirnya bank pun tak mau ambil dia dah. Terlalu liberal sangat, tak boleh gitu. Kita ni kena mengambil pandangan yang, sebab tu bila kita bincang bab ikhtilaf ni, ialah pandangan yang wasatiyah. Wasatiyah. Wasatiyah ni bukan berarti kita sampai korbankan prinsip kita. Bisa katakan bila nak pakai sunnah, nak pakai semua ni tak boleh. Ini ortodok. Wasatiyah ni apa dia? Pakai seluar pendek. Itu tak betul. Itu tak betul. Itu bukan wasatiyah tu. Itu bukan wasatiyah. Yang kita wasatiyah ni hak Islam. Hak Islam ni wasatiyah. Setiap yang Islam ni wasatiyah. Khairul umur awsatuha, yang Nabi telah menyebut. Sebaik-baik perkara itu, urusan itu ialah dalam perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara yang kita katakan tadi, ialah yang sederhana. Larangan berikhtilaf dalam Islam. Islam memerintahkan umat supaya bersatu dan bermuafakat, serta melarang berpecah belah dan berselisih pendapat. Tambahan pula dalam konteks gerakan Islam dan kebangkitannya, jika perbezaan pandangan ini tidak diurus dengan baik, perpecahan yang mengundang kelemahan dan kehancuran umat Islam bakal terhasil. Kita ni kena ambil pendekatan tersebut tadi, pendekatan yang sederhana. Hari ini ni satu, kita berhadapan dengan golongan hak liberal satu. Yang kita tak nak hari ni berlaku pula dari kalangan kita ni aspek pemikiran. Dulu dah selesai sebenarnya. Dalam PAS ni menyelesaikan dua orang sebut, golongan muda dengan golongan tua. Sekarang pula timbul berkenaan dengan golongan salaf dengan golongan khalaf. Timbul pula benda-benda macam tu. Jadi pada kita
pas mengambil pendekatan, kita nasib baiklah ada lagi Tok Guru Haji Hadi yang telah pun mententeramkan keadaan ni. Kerana Tok Guru Haji Hadi dia boleh mengajar dua-dua ni. Dan dia terima dua-dua ni ada peranan masing-masing. Kan? Walaupun Tok Guru dia sebut dia mengaji kepada Tok Guru dia, Tok Guru Wahabi Universiti Madinah. Tetapi Tok Guru mengajar juga, tuan-tuan tengok sifat 20. Mengajar masyarakat. Dan dengan dia juga menyebut dua-dua ni ada peranan dia. Jadi kita kena ambil pendekatan begitu. Jangan pula kita ni terlalu tatarruf, melampau. Melampau ni dalam konteks kita kata tak boleh. Nak menceritakan tentang uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ni kita reject terus. Itu mungkin kita boleh bicara dengan mudahnya kepada kita semua ni. Tapi dia nak bicara dengan puak-puak anti hadis, puak-puak tak percaya Tuhan, nak sebut apa dalil adanya Tuhan, qul huwallahu ahad, dia Quran tak percaya. Dia Quran tak percaya. Di sini memerlukan kepada pendekatan falsafah, pendekatan mantik, pendekatan ini ialah kita tengok kewujudan inilah yang perlu kita kena hormat. Jangan kita pula mujuk mana. Di pejabat saya tu dua-dua mari belakang. Mari. Mari. Kejap mari puak-puak Wahabi. Ahlan mari. Kejap-kejap pula mari puak pondok, puak apa Asy'ariyah. Mari, tak ada masalah. Dua-dua saya kata betul belakang. Dua-dua awak menyumbang kepada Islam. Menyumbang kepada untuk nak memberikan pandangan. Yang saya tak nak melampau. Melampau. Banyak kerja lain lagi. Banyak kerja lagi yang kita kadang-kadang kita duk bergaduh. Berapa ramai lagi orang tak semayang. Berapa ramai lagi orang tak semayang subuh. Berapa ramai lagi orang tak main masjid. Kalau kita tengok dalam qaryah tu, kita tengok patutnya hadir masjid 1000. Yang datang kita tengok dalam kuliah semayang jemaah berapa orang saja. Yang ni kita tak pernah bercakap nak usaha ke arah itu. Kenapa kita duk bercakap bab-bab yang telah pun selesai semua benda betul. Jadi pada saya ialah perkara-perkara yang merugikan. Kita dalam konteks gerakan Islam, kita mesti meletakkan asas itu. Pas clear, kita ahli sunnah wal jamaah. Ni pas clear bab tu. Kita pandangan kita banyak kita pegang pula dengan mazhab Syafi'i. Tasawuf kita banyakkan rojokkan dia ialah Imam Ghazali. Jangan pula sampai kita pula melampau duk kata Imam Ghazali punya buku tak guna. Buku hang berapa kali dah cetak. Sekali cetak haram tak laku dah pun. Kan? Kita tengok. Jadi sebab tu kita kata jangan duk pelekehkan orang-orang ni. Kan? Dan itu sebab tu kita katakan sifat punca tadilah. Punca apabila kita kadang-kadang kita berselisih. Satu mungkin ada ilmu. Kata ustaz, hak duk bergaduh ni ada ilmu belaka, betul. Di sana pula mari syaitan iblis pula. Lagi dia punya ilmu dia besar, lagi banyak iblis dia mari. Macam saya sebagai pemimpin ni, iblis lagi besar. Mari sangkut. Tuan-tuan ni, kamu iblis kamu ni hak mari ganggu mu sekat perebetnya. Hak calit pun tak ada. Saya hak ada bunga padi je. Hak berega jeneral pun semua tu. Lagi ulama besar, lagi dugaan dia banyak. Jadi sebab tu kita katakan tadi penting semua pendekatan-pendekatan begitu kena ada pada kita. Kalau tidak kita rugi. Banyak lagi kerja pemuda nak buat. Duk bincang apa. Saya tengok ada trend duk berlaku ke ni. Saya tak nak berlaku gitu di kalangan pemuda kita. Jangan merosakkan pemuda. Jangan merosakkan gerak kerja pemuda. Berapa ramai kita nak selamat lagi orang muda di luar kat sana. Yang tak semayang. Yang bergaulan bebas. Yang budaya hedonism. Tiba-tiba kita membicarakan bab-bab yang tidak ada manfaat untuk kita nak bincang. Mungkin sesuatu yang terlalu ideal untuk mengimpikan sebuah gerakan Islam bersatu dan bernaung di bawah satu sistem ataupun satu pimpinan buat masa ini. Namun setidak-tidaknya kita boleh bersetuju dengan pandangan Dr. Soekardawi yang meletakkan perbezaan yang berlaku ta'adud tanawu', perbezaan yang bersifat variatif, dan bukan ta'adud yang bersifat ta'arud, perbezaan yang bersifat kontradiktif. Nak bersatu ni payah. Macam kita lah di kalangan jamaah-jamaah di Malaysia ni kan. Macam-macam jamaah ada. Payah nak satu payah. Masing-masing dia punya ada
dia punya ada niche dia, dia ada masing-masing lah kita kata kita betul-betul. Tapi sekurang-kurangnya kita letakkan, kita ambil persamaan. Ambil persamaan apa dia? Patutnya semua di kalangan gerakan Islam yang kamu dakwah nak buat bergerakan Islam, kurang-kurangnya gerak kerja lain boleh, tapi waktu pilihan raya kamu mesti memberikan sokongan kepada PAS. Kalau kamu mendakwa kamu sebagai gerakan Islam, tiba-tiba kamu boleh menyokong gerakan yang terdapat di sananya, golongan yang liberal, golongan yang menentang apa yang kita nak bawa, bukan sekat syariat, syiar pun tak boleh buat, tiba-tiba kamu sokong, itu benda yang pelik. Kalau itu keadaan yang berlaku, kami lawan kamu macam kami lawan golongan liberal. Itu tidak ada lagi orang kata, masa tadilah, kita patutnya kita beza pandangan sikit aspek itu. Engkau buat sekolah, mungkin kita pergi hantar dia ke sekolah. Dia buat produk-produk makanan dia, kita beli makanan dia, tak ada masalah. Tapi waktu pilihan raya sebagainya, ini yang boleh memberikan samaan kepada kita. Kita tak kata kita sempurna, kita tak kata PAS maksum. Kita tak pernah sebut, kita kata kita PAS ni parti yang orang kata apa, maksum, parti yang hebat sebagainya, yang tak ada cacat celah. Ya, kita juga parti manusia, tapi setakat hari ini parti kita. Dalam keadaan kita nak tengok orang serang siang malam pagi petang, setiap bulan tak kurang 3,000 orang masuk PAS setiap bulan. Bukan kita kata kita nak megah, kita kata, tapi masukkan orang, masuk cara sukarela, bukan masuk tu orang lain isi bayar yuran, tak, masuk sukarela. Kita tak akur, kita tak katakan kita ni sempurna sebagainya, tapi kita nak bagi tahu kurang-kurang yang lain bolehlah terima yang kita katakan tadi sebagai ikhtilaf tanawu', perbezaan di segi pendekatan, perbezaan tak apa, tak ada masalah. Okey, saya hanyalah untuk tarbiyah dakwah, ya Allah, buat, tak ada masalah. Ni tak kamu bersekongkol dengan puak-puak golongan yang jelas untuk nak menentang hak yang apa yang kita bawa, itu tak betul. Itu sudah bukan perbezaan yang diizinkan. Ringkasnya, walaupun Quran memperakui tentang kewujudan ikhtilaf, namun di sana bukan bermakna Islam menggalakkan perbezaan tersebut. Malah apabila ditinjau daripada Quran, kita akan dapati ayat Quran yang menunjukkan amaran kepada golongan yang sengaja mewujudkan perbezaan khilaf dalam agama. Walaupun orang panggil apa, ikhtilaf itu dibenarkan, bukanlah makna Islam tu dia suka kepada soal untuk kita ni berselisih, dah. Tak bagus berselisih ni, tak bagus. Tambah-tambah lagi kita orang Melayu, kalau kita duduk rajin, duduk bertelagah sangat pandangan kita dalam mesyuarat, dia kadang-kadang memberi kesan juga kepada ukhuwah kita. Asyik-asyik pandangan kita keluar pandangan, semuanya dicantas belaka, semuanya dia bangkang belaka. Dia ada kesan juga, terutama kita sebagai orang Melayu yang ada jiwa halus. Asyik apa kita cadang pandangan, kertas kita semua dia tolak belaka. Apa yang kita cadang, kertas kita tu semua dari segi spelling dia, tulisan semua. Jadi tak apa elok dia. Bukan kita tak boleh, tapi kalau berlaku kebiasaan dalam organisasi, tak apa elok. Semua benda kita nak bantah belaka pandangan-pandangan daripada sahabat kita tadi, itu tidak elok. Walaupun diizinkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dah jadi kekerapan sangat sehingga kan ukhuwah kita nanti akan longgar, akhirnya dia masuk mesyuarat, dia tak nak keluar idea lagi. Betapa keluar idea, belum buka mulut orang dah bantah dah. Masih lebih kurang begitu kan. Belum buka mulut bantah, tak kena. Jadi itu kena jaga di segi adab-adabnya. Walaupun kita katakan boleh, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Baik, itu jelas, mana Allah Ta'ala sebut wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, jangan kamu bertelagah. Bertelagah dalam konteks kita sebut tadi, konteks yang boleh menimbulkan dari segi yang kita katakan sebagai ikhtilaf ta'arud, ikhtilaf yang boleh membawa pertelagahan, pergaduhan tadi. Dan kalau dalam mesyuarat pun kau tak ada
pandangan yang kedua pun tak elok juga. Semua setuju belaka. Tak boleh beri pandangan. Itu orang tak panggil mesyuarat. Itu orang panggil taklimat. Taklimat orang panggil kan. Dia mesti juga ada. Okey, kita bincang elok-elok kan. Okey, tak ada masalah. Yang kita katakan tadi ialah sampai kita cantas ataupun kita apa, kita tolak, reject terus kertas. Sedangkan dia bawa kertas tu pun bukan senang nak buat, nak dia kertas. Tiba-tiba kita reject dengan begitu hal saja. Ini menimbulkan tidak baik dalam konteks begitu. Okey, kaedah menguruskan dan menangani khilafiyah. Bagaimana nyatakan di atas, tadi kita telah menerima kenyataan bahawa ikhtilaf dalam perkara ijtihadiyah dan hukum berasaskan pada dalil zanni adalah suatu yang fitrah dan tabi'i. Itu tabi'i, biasa kan? Bila sebut dalil zanni, itu kita nampak benda yang boleh lagi ihtimal. Boleh dengan tak boleh, boleh bincang. Yang tak boleh bincangnya benda yang bersifat qat'i. Baik. Dalam mengurus ikhtilaf ataupun perbezaan pandangan ini, Dr. Qaradawi berpendapat pendekatan wasatiyah, sederhana, seimbang, mampu memelihara keharmonian dalam menguruskan kepelbagaian aliran dalam masyarakat Islam. Beliau berpandangan pendekatan wasatiyah mampu menjadi paksi dalam mengimbangi antara aliran-aliran pemikiran yang ada pada hari ini. Contohnya penilaian ke atas kitab turas yang kita sudah pun sebutkan tadi, ya. Dan kita tengok bagaimana hak bawah sekali itu, di mana Dr. Qaradawi telah menggariskan 10 prinsip asas yang mesti diikuti. Yang pertama, perbezaan masalah cabang puruk dikira sebagai satu rahmat. Puruk. Puruk tu satu rahmat. Bukan kita kata dia pegang pandangan tu tak betul, kawan yang betul, tak. Semuanya pandangan itu betul. Yang kedua, mengikut manhaj pertengahan sederhana dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Kita mesti mengambil sikap yang sederhana. Yang ini yang katakan pendekatan yang baik. Pendekatan sederhana. Contoh dia macam kita tengok ada kalangan sahabat Nabi, ada 3 orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi berkenaan dengan Nabi semayang macam mana. Nabi kata aku semayang, aku rehat. Atau nak tanya lagi Nabi, Nabi kata aku berkahwin, aku bersuka dengan isteri. Oh, kami kata kami tak mau kahwin. Nabi tanya Nabi lagi, Nabi puasa tak? Aku puasa, aku buka. Oh, kami nak puasa tak buka. Tu Nabi kata engkau dengan aku ni siapa baik? Kan? Tu mudah bahasa nak faham. Hak Nabi buat tu, Nabi puasa buka, itu dikatakan sederhana. Hak Nabi semayang, kemudian Nabi rehat, itu sederhana. Nabi berkahwin, Nabi bersuka dengan isteri dia, itu juga merupakan sederhana. Kita pun sama. Janganlah sampai bersemangat sangat, ada hak semangat sangat sampai apa, tak mau bekerja, nak kerja perjuangan, nak orang kata tak nak bekerja. Pasal apa? Nak duduk dekat markas memanjang. Itu makan minum binimu siapa bagi? Minta ke orang, macam tak boleh gitu. Itu melampau. Bagus jihad tu bagus, berjuang tu bagus. Nak korbankan masa tenaga kita untuk pas sebagainya, tapi sampai tak kerja, sampai nak minta sedekah kat orang, sampai orang itu tak betul lah. Ni kita katakan ambil pandangan yang sederhana. Yang ketiganya, menumpukan kepada ayat yang jelas, pengertian yang muhkamat, dan meninggalkan ayat yang terdapat perselisihan dalam memahaminya, yang ayat-ayat yang mutasyabihat itu terserahkan warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh, orang-orang yang lebih tahu memahami bab berkenaan dengan ayat-ayat yang jelas tu, clear. Bab berkenaan dengan semayang, berkenaan zakat, itu perkara-perkara yang sudah pun jelas dalam hal seperti begitu. Kalau kita tengoklah ayat-ayat yang lain, kita dapat lihat macam aula mastumun nisa, itu pun beza sentuh tu macam mana perbezaan antara mazhab. Ada yang mengatakan mazhab kata sentuh tu tak boleh. Tak boleh walaupun syahwat tetap batal. Itu semua aula mastumun nisa. Itu contoh yang boleh dibahas, dibincangkan tadi. Adakah pandangan orang pegang tu salah? Tak salah, tak salah. Tapi itu pandangan orang yang berpegang dengan pandangan dia. 4, mengelak daripada maksa dan tidak menolak dalam masalah ijtihadiyah. Mengelak daripada memaksa dan tidak menolak dalam masalah ijtihadiyah. Maknanya kita mengelak daripada kita memaksa orang. Dan kalau boleh, kita jangan duk paksa orang. Macam kita hari ni kita nak pakai pakaian
Bagus. Sebab tu lampas ni kita tidak ada pakaian seragam maksud dia. Memang dulu ada orang cadang PAS semua pakai jubah, pakai serban, cadang tu. Tak. Kita kata tak ada. Free for all. Kira ikut selesaan. Nak pakai t-shirt ke, nak pakai jubah ke, bagus. Nak pakai jubah, pakai serban bagus. Kerana dia itu pakai sunnah Nabi ikut sunnah. Bagus. Tapi jangan pula kita duduk pelekeh orang yang duduk pakai t-shirt saja. Yang penting tutup aurat. Itu prinsip kita gitu. Prinsip kita kena clear. Ni yang kita kata, kita tak boleh nak paksa. Satu perkara, kalau kita paksa gitu, tak boleh. Bukan semua orang selesa dengan macam tu punya keadaan dia. Ada kawan saya dia tak nak pakai kain, pakai seluar panjang. Kata, hang ni pelik. Aku tak reti pakai kain ni. Kata. Tu kan tu. Kalau kita paksa dia pakai kain, kacau kan. Terlondeh atau corok, kacau lah kan. Jadi macam-macam. Tu contoh, lebih jarang lah saya jumpa kawan dalam sejuta ni, kawan yang seorang yang tak pernah pakai seluar, tak pernah pakai kain, pakai seluar panjang. Okey. Mengkaji perbezaan pendapat para ulama. Kita boleh mengaji berkenaan dengan pandangan-pandangan, kita tengok apa bagaimana sikap hormat Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Tu kita tengok bezaan dia. Imam Syafi'i dia pergi semayang subuh, dia jadi imam, dia tak baca qunut. Tak baca qunut. Sedangkan qunut dalam mazhab Syafi'i ini sunat ba'at. Sunat ba'at. Sangat-sangat dituntut. Kalau kita terlupa, kita kena sujud sawi. Imam Syafi'i dia tak baca qunut dan tak sujud sawi. Lepas mayang orang tanya Pak Syekh, Pak Syekh tukar mazhab kan? Tak, dia kata, aku ihtiram untuk Imam Abu Hanifah. Aku menghormati. Pasal majoriti dia kalangan penduduk situ ialah mazhab Abu Hanifah. Nampak tak? Adabnya orang. Orang kata akhlaknya di kalangan ulama-ulama mazhab dulu. Pasal apa? Ada ilmu. Ada ilmu. Tu ke imam mazhab. Imam mazhab. Kita bukan imam mazhab, kita imam muazzab. Tu pun dah kami action lebih dari orang kan. Membatasi pengertian dan istilah. Ini pun perkara yang kita nak tengok, kita cuba membataskanlah dalam soal pengertian dan istilah tadi. Jangan kita kadang-kadang kita nak guna pakai untuk orang lain, tidak. Sedangkan untuk kita saja boleh. Tiba-tiba kita nak orang lain, kita nak supaya menggunakan yang sama. Kemudian seterusnya menggarap dan menumpukan masalah besar yang dihadapi oleh ummah. Ini kita kena tengok masalah kita adalah masalah ummah. Kita tengok apa masalah hari ini. Cuba kita listkan, pemuda ni boleh kita listkan. Apa masalah pemuda di kampung kita? Ini masalah ummah kita. Bukan masalah pemuda hari ini. Misal katakan orang yang masih lagi kita tengok muda-mudinya tak menutup aurat, semayangnya tidak, surah. Itu masalah kita. Patutnya ni kita kena fikirkan. Bukan kita fikir benda yang selesai dah. Selesai dah. Kadang-kadang saya tak marah kepada orang ramai. Kadang-kadang marah kepada ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz kita. Apabila kita membicarakan di surau masjid, cakap bab-bab berkenaan dengan khilafiyah kita kata tadi. Benda tu benda yang tak sepatutnya kita bincang di dalam audiennya dari kalangan orang awam. Kita di universiti boleh, kita mengajar 5 mazhab pun boleh. Tapi orang awam tak boleh. Dia baru mari, dia kata, saya ni ustaz, sebelum mari dengan kuliah lu, fahamlah agama sikit sebanyak. Tapi sejak mari dengan kuliah 4-5 kali, jadi saya tak faham tu. Jadi saya tak dah pergi lebih baik, dia kata. Ni ada aku ni. Sebab apa? Sebab kita bukan bincang bab-bab yang sepatutnya kita bincang. Patutnya kita kena ambil hadis Nabi sebut, dia kata sunnah dia apa? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita mengajar, bercakap dengan manusia ni ikut kadar mereka. Kadar mereka. Kita tahu inilah tahap yang ada pada dia. Tak perlulah kita duk mengajar apa bab berkenaan dengan hal pelik-pelik ni. Boleh buat jamak ni. Boleh buat jamak walaupun kita tak musafir. Duk cerita benda pelik. Yang kawan ni pening kepala dah. Ngaji kan. Duk ngaji 2 marhalah sejak pada kecil, jamak baru boleh. Syarat dia musafir. Kita pula cerita tak musafir pun boleh. Tak kepening. Tak pening kepala. Bekerjasamalah masalah disepakati tadilah, yang kita sebut tadi. Kemudian bertoleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan yang ketujuhnya, yang seterusnya menahan diri dari bermudah dalam mengkafirkan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah.
Jadi pada kita orang yang kita tengok walaupun masih ada lagi pada dia satu saja dalil petunjuk bahawa dia mati Islam, maka kita anggap dia itu sebagai orang, masih kita anggap dia itu sebagai Islam pada dia, melainkan dia mengaku perkara-perkara yang dianggap sebagai perkara-perkara ma'ulima minaddin bidarurah. Perkara-perkara macam dia katakan sembahyang tak wajib, itu dia sudah menjadi murtad. Itu pun kita kena tanya dia. Dia cakap dalam keadaan sedar ke tidak, dia yakinnya itu lain. Tapi kalau dia bercakap dalam keadaan jahil, dia bercakap dalam keadaan dia tak tahu, maka kita masih lagi ihtimal dia anggap dia itu sebagai masih lagi Islam. Seluruhnya Al-Qaradawi menggariskan 6 prinsip lagi landasan dari sudut adab dan akhlak dalam berbeza pendapat. Yaitu pertama, ikhlas kerana Allah. Ni kita ikhlas. Beza pandangan. Waktu kita beza dengan dia, kita kena tengok ada perkara yang kita dapat lihat. Perkara-perkara kita sebut tadi mesti letak, mungkin dia betul daripada aku. Kita letak begitu. Yang kedua, menjauhkan diri daripada sifat fanatik terhadap individu, mazhab dan kelompok sendiri. Kita juga mesti jauh diri daripada fanatik. Fanatik kita dengan mazhab kita, fanatik kita dengan tok guru kita, fanatik kita. Saya dengar tok guru ni, saya tak boleh terima tok guru lain. Tok guru ni saya terima. Itu terlalu fanatik sangat. Mungkin kadang-kadang hak tok guru tu bercakap sesuai dengan waktu tu, ketika tu, masa tu. Mungkin dah berlaku perubahan zaman sebagainya. Maka hujah-hujah yang dikemukakan oleh guru ni agak kuat, maka tidak ada masalah. Itu sikap perlu ada. Yang ketiganya, berprasangka baik kepada orang lain. Kita ada prasangka baik dengan orang lain. Yang keempatnya, tidak menyakiti dan mencela dalam berbeza pendapat. Beza pendapat, jangan kita duduk ada mencela. Dalam mazhab pun sama, kita tengok fiqah. Begitu juga waktu kita menguruskan parti kita. Dalam Dewan Pemuda kita, dalam menguruskan peringkat kawasan pemuda kita, peringkat negeri kita, maka kita jangan duduk ada mencela. Dahlah kita ni, tuan-tuan, adik-adik sekalian, dahlah kita ni tenaga tak ramai, tiba-tiba duk bergaduh pula, lagi kohor tak ramai. Kita ni bergaduh pula. Pandai bergaduh, berbeza pandangan tadi. Jadi akhirnya kita makin kecil. Kita punya, dah orang nak buat kerja kita sikit je. Saya yakin percaya ni hak datang ni orang panggil sulbah lah, jis dia sikit sangat. Orang nak jadi macam saudara-saudara semua dalam kawasan nak cari, kita katakan dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai murabitun. Bukan murabitun ni secara penuh masa ada, maknanya murabitun yang boleh on call, yang bila-bila boleh hadir dalam program. Nak cari 50 orang berpayah. Satu kawasan 50 orang. Kadang-kadang cawangan nak cari pemuda yang menggerakkan pemuda kat cawangan seorang payah. Itu payah. Nak lantik ketua pemuda cawangan, itu pun payah. Tiba-tiba kita pula duduk mari, dahlah kita pun tak ramai 50 orang dalam kawasan tu, kata pemuda bergerak, duduk bergaduh sama sendiri pula. Akhirnya terencat gerak kerja kita. Sebab tu saya ni, kita hormatlah orang yang rajin buat kerja. Memang kita tahu waktu dia buat kerja banyak silap, banyak salah bagi manusia biasa. Lebih baik daripada dia rajin buat kerja tapi silap, daripada hak yang malas tak buat kerja. Memang hak dia tak buat kerja tak salah, pasal dia tak buat kerja, kan? Memang dia tu bagus, warung elok, baik, memang baik, tak buat kerja. Mesyuarat pun tak mari, duduk zikir kat masjid surau, memang bagus itu, kan? Hak yang buat kerja ni memang silap, kadang-kadang terkasar zikir, kadang-kadang dia buat benda tu silap pasal dia buat kerja. Kita meraih lebih baik dia daripada orang yang tak buat kerja, malas, daripada yang rajin buat kerja ada silap. Dan jangan ada pula budaya yang tak elok dalam organisasi apa dia. Orang lain jangan buat, tapi dia tak buat. Dia tak mau buat, orang lain jangan buat. Ini paling tak terpakai di dunia. Paling tak terpakai hidup di dunia. Merosakkan organisasi. Kalau dia tak nak buat, tak apa. Kita tak nak buat, tak apa.
Tapi jangan larang orang buat. Patutnya awak okey, ahlan, silakan. Saya tak mampu nak buat, ente buat. Tapi orang lain dia tak bagi buat, tiba-tiba dia pula yang tak buat, orang lain kalau itu salah. Itu tak betul, ya. Yang akhir sekali berdialog dengan cara lebih baiklah. Itu yang kita sebut. Dan dalam pandangan ini Syekh Muhammad Ridha telah menyebut, dia kata kita bekerjasama dalam masalah yang kita sepakati dan saling bertoleransi dalam masalah yang diperselisihkanlah juga yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna pun sama. Okey, akhirnya ringkasnya antara adab dan kaedah terbaik dalam menguruskan ini. Pertama, setiap perselisihan itu hendaklah dirujuk kepada Quran dan hadis. Mana-mana pandangan dengan Al-Quran dan Sunnah hendaklah ditolak. Tidak ada pandangan yang boleh berselisih dengannya. Kemudian yang keduanya, apabila berlaku kepincangan terhadap perkara diperselisihkan, perbincangan tersebut hendaklah berlaku dengan tujuan mencari kebenaran semata-mata kerana Allah. Masing-masing hendaklah dari awal perbincangan bersedia dari segi mental, emosinya untuk tunduk kepada kebenaran hakiki. Di sinilah kekuatan adab dan akhlak sangat dituntut agar dapat menjaga niat dan diri masing-masing. Ini pun yang kedua, apabila kita berlakunya perselisihan ataupun perbincangan, hendaklah apa yang kita lakukan tadi ialah kita meletakkan di segi di emosi kita, mental kita untuk tunduk kepada kebenaran. Maksud kebenaran ini, kalau ada pandangan yang betul, kita terima. Terima. Saya dekat pejabat saya, dalam menguruskan pejabat sebagai menteri. Kadang-kadang apa yang mereka kemukakan, apa yang ditakdimkan oleh pegawai-pegawai itu saya tak setuju. Mending mereka berhujah. Okey. Hujah mereka, sebab apa saya tak setuju, sebab apa mereka buat. Ni okey, terima hak dia. Terimalah dia. Kan? Walaupun kita menteri, yang hujah dia tu ada asas, ada kekuatan, ada merit, kita terima. Jangan kita buat keras, kita kata no. By hook, by crook, awak kena terima. Tak boleh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih ucapkan kepada yang berhormat Fadil Datuk Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad di atas kupasan berkaitan dengan pengurusan ikhtilaf. Jadi tuan-tuan, kita akan bagi ruang kepada tuan-tuan untuk bertanya dalam Slido. Jadi tuan-tuan boleh tanya soalan. InsyaAllah kita akan minta yang berhormat Datuk untuk menjawab soalan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, dalam setiap kali slot Istimak Tarbawi 840 ini, kita akan melancarkan sumbangan dan derma tuan-tuan untuk kita menampung pelaksanaan program-program tarbiyah, khususnya program-program kaitan dengan Istimak Tarbawi ini. Jadi tuan-tuan, dengan sehormatnya saya jemput dan mempersilakan semua para bentara dewan untuk bangun menjalankan kutipan derma jihad tuan-tuan. Yang mai ni banyak yang semangat untuk menyumbang, jadi boleh tuan-tuan sumbang untuk kita menampung pelaksanaan program Istimak Tarbawi dan program-program tarbiyah insya-Allah. Silakan kepada bentara untuk menjalankan tugas kutipan derma jihad pada pagi ini. Silakan. Baik. Tuan sekalian, saya akan bacakan soalan kepada yang berhormat Datuk. Yang pertama, soalan: apakah pengalaman ikhtilaf yang berlaku dalam PAS, pengalaman ikhtilaf yang berlaku dalam PAS sehingga terkeluarnya mereka dari PAS? Jadi itu ni soalan Datuk. Nasihat kepada ahli yang istiqamah, khususnya kepada para pemuda. Jadi minta yang berhormat Datuk untuk memberi pencerahan lah pada soalan ini. Silakan Datuk. Okey. Tamanya macam yang sebut tadi, ya. Saya sendiri pun ada banyak perkara-perkara yang saya tak bersetuju dengan, kadang-kadang perkara-perkara berhubung dengan pendirian parti. Ini pengalaman saya cakap tadi.
Tapi apabila sudah menjadi keputusan, kita terima. Saya contoh dulu, apabila dengan semangat 46, saya tak setuju. Semangat 46. Tapi bila parti buat keputusan, waktu tu saya menjadi pensyarah ATM lagi. Waktu kita terlibat dengan pemuda. Betul? Tak juga. Sejauh mana perkembangan RUU 355 dan bilakah akan dibentangkan di Parlimen? Sila Datuk. Okey. Perkara itu sekarang ni sudah pun kita hantar untuk dapatkan orang panggil blue paper. Di Parlimen ni dia bukan macam mesyuarat kita ni. Cadang tu dia dapat aturan, dia kena kelulusan daripada kabinet dasar, kemudian bawa balik untuk kepada AG tengok, Jabat Peguam Negara, kemudian balik kepada kabinet balik. Kalau ikut kita punya roadmap, kita cuba untuk nak bawanya ialah dalam sidang terdekat ni, itu pun tengoklah berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada, agenda-agenda yang telah pun ditentukan oleh pihak Parlimen itu sendiri. Dan semalam sendiri pun kita bukan saja bab 355 sebenarnya kecil, yang tak ada apa benda pun. Bab itu hukum yang sama, hukum yang tingkat kuasa dia. Tapi kita nak bincang juga macam mana sudut untuk nak di segi infra. Di segi infra kita bincang. Sebab tu kita tubuh satu jawatan kuasa memperkasakan mahkamah syariah dan juga jawatan kuasa memperkasakan syariah. Macam semalam saya berjumpa, kita dah berjumpa dengan 3 negeri kita, Kedah, Kelantan, Terengganu. Kita jumpa untuk kita nak bincang macam mana di segi infra dia. Infra maksud dia dari segi modal insan, orang yang nak kendalikan tu macam mana, di segi kompetensi yang ada di mahkamah, grade-grade gaji sebagai semuanya dia ambil kira dalam kita membincangkan bab-bab hal-hal yang berkaitan dengan perundangan Islam ni tadi. Wallahualam. Baik, soalan nombor 3 pada pagi ini kepada Yang Berhormat, ada ahli yang rasa manhaj PAS untuk mahasiswa tidak sempurna. Ini pandangan dia lah. Ada ahli rasa manhaj PAS untuk mahasiswa tidak sempurna, lalu dia menggerakkan sendiri, dia urus mahasiswa secara rahsia, guna cara sendiri tanpa maklum kepada JPM. Ni ada Ustaz ni. Jadi Fadil Ustaz minta untuk ulas lah. Bagus. Satu usaha yang bagus. Cuma hanya lepas ni pula, ada pula kumpulan dia pula kata, hak yang awak ni buat ni pun tak sempurna. Ada pula grup lain buat pula, cara rahsia pula. Akhirnya banyak rahsia. Okay. Kita tak boleh, memang kita ni tak sempurna. Hak PAS buat ni tak sempurna, dia sebut. PAS pun tak sempurna, tak benar. Tapi kita upkan, kita polishkan, kita pertingkatkan. Patutnya begitu. Tak perlu kita nak buat macam hari ni lah, kita kata PAS ni tak elok, kita tubuh parti lain. Parti apa? Parti Idrisiah. Hari ni saya isytiharkan penubuhan parti Idrisiah di Besut. Lantik pada ustaz ni sebagai ketua Dewan Ulama. Parti Idrisiah. Kan? Sebagainya. Semua lah ni, semua ada jawatan semua ni. Jawatan semua. Parti Idrisiah. Pasal apa kita tak puas hati dengan PAS? Tak puas hati dengan PAS pula. Besok pula tengok pula di kalangan kita 5,000 datang pula. Tak edih. Parti Idrisiah ni adalah kelemahan-kelemahan dia. Patutnya pakaian kita ni kena pakaian kita bukan pakaian baju rehan. Pakaian kita pakaian orang panggil ni rehan ni tak rock lah. Tak bagus sebenarnya. Kita tubuh parti lain pula. Akhirnya banyak parti lain tak timbul. Sebab tu kata tak boleh kita nak buat sama. Kita dah ada manhaj. Kita buat ni bukan kita buat saja, kita bincang tau. Ni benda-benda kita buat manhaj ni kita ada polis. Dulu asal kecil 2-3 muka surat dulu mula asal. Ditulis peringkat awal dulu oleh peringkat pada waktu kepimpinan ulama dulu. Tahun 82 mula dulu kita tulis ringkas saja tulis. Saya bangkit juga waktu saya student. Saya pegang JPP waktu tu, Jawatan Kuasa Pembangunan Pelajar waktu tu. Masa pelajar lagi. Pasal kita menghadapi masalah pasal apa, patutnya PAS ni waktu ni kena adalah buku macam ada hari ni. Kita tetap dijawab oleh pimpinan, kita tak perlu kerana waktu tu ulama yang akan menghuraikan. Kita bagi tajuk ulama huraikan saja. Akhirnya kita tak boleh kata pasal pelajar-pelajar duk guna buku-buku yang dikeluarkan oleh Puak IRC tu. Waktu tu IRC. Sebab tu akhirnya kita pun ambil tajuk-tajuk tu kita
Photostat jadi tebal waktu tu, tebal semua, satu tu tebal. Situlah ada sirah, kita ambil daripada sirah Nabawi hak yang Tok Guru Jahadi, kita ambil Hadis Arba'in, kita ambil hak yang fikrahnya pula daripada macam-macam buku, letak tu supaya nak memudahkan nakik kita di kampus. Tu cerita dia. Lepas tu akhirnya kita telah buat satu, hari ni dah nulis dengan elok benda tu. Dah ada 6 tahap dia. Ta'rif 1, ta'rif 2, takwin 1, takwin 2, tamfiz 1, tamfiz 2. Jadi kita adakan benda itu, makan masa yang panjang. Jadi kalau saudara pula nak buat pula besok, saya yakin dan percaya lepas ni ada tak puas hati pula. Akhirnya banyaklah timbul tadi. Terima kasih. Baik, soalan politik. Apakah pendirian kita PAS dengan pengumuman UMNO ingin membubarkan parlimen pada tahun ini juga? Adakah kita masih bertegas untuk adakan pada tahun hadapan? Silakan Tok. Okey. Perkara itu akan dibincangkan. Setakat saya tak boleh begini, pandangan parti kena pandangan parti. Setakat saya pegang hak yang pandangan sebelumnya. Pandangan sebelumnya kita, iaitu kita akan bubarnya kurang-kurangnya kalau pilihan raya diadakan sebelum bulan Mac, maka negeri-negeri hak yang kita perintah kita tak bubar. Itu setakat maklumat. Belum, mungkin kita mesyuarat minggu depan, mungkin ada keputusan lain. Setakat ini tu saya boleh beritahu. Dalam menuju kemenangan PRU ke-15, bagaimana cara terbaik untuk memastikan PAS masih relevan dalam menyatu padukan umat Islam dalam krisis Aswaja dan Salafi? Silakan. Okey, kita cuba panggil dua-dua pihak ni, panggil semua. Kita panggil, kita duduk bincang dengan mereka semua. Kan? Setakat ini saya ni orang boleh diterima dua-dua pihak lah. Aswaja pun terima saya, Salafi pun terima saya. Kan? Saya kata saya dua-dua, saya kata tadi lah pandangan tu. Saya tak nak, dua-dua ni saya boleh ikut belakang. Dua-dua ni saya meraihkan, dan dua-dua ni yang paling bahaya sekali, golongan yang melampau. Ada setengah sampai tak boleh sebut langsung Ibn Taymiyah, ini sudah melampau. Ada setengah pula pihak pula tak boleh sebut langsung Imam Ghazali, ini dah melampau. Siapa dia kita? Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Siapa dia kita? Nak beza dengan Imam Ghazali dengan Al-Baghdadi, Junaid. Siapa dia kita? Jadi kena ambil lah pendirian pandangan begitu. Jadi tu kita memang berusaha ke arah tu. Tok Guru lah. Maknanya alhamdulillah yang banyak kan tok guru yang terlibat dengan PAS ni, dia tidak ada banyak masalah sebenarnya. Tidak ada masalah, banyak dalam konteks begitu. InsyaAllah malam ni saya akan bersama-sama dengan istimak pondok di Kelantan malam ni. Soalan seterusnya, bagaimanakah cara PAS dan JAKIM untuk memantapkan institusi pondok dan ma'had dalam menyediakan pelapis ulama dan profesional tahfiz? Okey, sebab tu kita telah peruntukkan 140 juta. Tahun sebelumnya 100 juta, tahun ini 140 juta. Kita dapat lagi 40 juta tambahan. Jadi untuk diberikan kepada tahfiz, kepada pondok-pondok, untuk dari segi infra. Infra ni maknanya dari segi bentuk bangunan. Bangunan. Saya kagum dengan negeri Pahang. Negeri Pahang, Sultan selaku yang mengetuai dalam soal amalia agama Islam bagainya, setiap tahfiz di Pahang, saya baru tahu je, tahfiz di Pahang yang berdaftar, mereka ini akan diberi sebanyak RM200 setiap bulan. Setiap bulan. Mana lepaslah untuk nak bayar yuran sebagainya, kurang-kurangnya dapat tampung di Pahang. Dia guna duit zakat. Zakat. Saya pun cuba minta lah untuk wilayah persekutuan juga, cuba tinjau banyak boleh dah buat benda tu, untuk hak yang kita nak bantu sekolah-sekolah yang berdaftar ni tadi. Nak bantu, memang itu tugas pun. Kalau nak harapkan kepada pusat pun dia tak mampu juga sebenarnya, kerana bajet dari pusat dia lebih kurang 1.5 bilion, hanya lebih kurang 300 juta saja untuk JAKIM, untuk bayar gaji. Yang selebihnya ialah untuk negeri-negeri, dibayarnya untuk takmir guru kafah hampir dekat dengan 0.5 bilion. Kat 500 juta guru kafah diberikan, takmir untuk tok imam, semua wang daripada situ. Sedangkan bidang tugas agama ni ialah merupakan pihak berkuasa agama negeri. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya,
Semenjak PRU yang ke-14, PAS membawa slogan No Anwar dan No DAP. Boleh Ustaz terangkan apa masalah apa masalahnya dengan Anwar dan DAP? Apa beza DAP, MCA dan gerakan? Okey. Kita dengan sebab itu pendirian kita ialah kita sebut kita mesti menyatukan dari kalangan orang-orang Islam dulu. Ini sunnah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di Madinah, Nabi yang pertama sekali ialah Nabi menyatukan, menguatkan orang-orang Islam dulu. Walaupun orang Islam waktu itu minoriti, tetapi kita telah kontrol orang-orang bukan Islam yang majoriti. Pasal apa orang Islam waktu itu kuat, walaupun sedikit kita bersatu? Kenapa pula orang bukan Islam walaupun ramai mereka dikontrol oleh orang Islam? Kerana mereka berpecah. Di Malaysia pula walaupun kita ni ramai 65%, tetapi PRU ke-14 baru ni walaupun mereka hanyalah 35% yang kontrol politik orang-orang Islam yang majoriti. Sebab apa? Sebab kita berpecah, mereka pula bersatu. Maka jadi begitu. Yang kita bersatukan kita, bila kita kuat insya-Allah, maka di sana kita akan dapat lihat orang Islam pun duduk selesa dan yakin dan percaya apabila kekuatan Islam ini, kekuatan pemerintahan, pimpinan Islam ini, dia tidak akan menzalimi orang-orang bukan Islam yang minoriti. Itu yang perlu kita kena ingat dan faham. Berkenaan dengan gerakan sebagainya, kita tengok gerakan MCA sebagainya. Kita cakap hari ini ialah kita dapat tengok bagaimana keadaan DAP yang kita tahu, bagaimana yang kita semua lihat apa yang mereka buat kepada kita sebagainya. Dan pada kita sama, mana-mana parti sama ada gerakan ke MCA, kalau mereka melampau dengan kita pun tidak akan bersama dengan dia. Tak sama dengan dia. Itu jelas kepada kita semua. Sikap kita clear bab tu. Wallah alam.